بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Al-Fadhil Tuan Imam, yang saya muliakan Datuk Pengusi, seterusnya jawatan kuasa, datuk-datuk, datin-datin, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mengurniakan Ramadan kepada kita dalam keadaan sejahtera dan kita disihatkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan semua ibadat di bulan Ramadan ini. Dan kita juga berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, semoga segala amalan yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini diterima oleh Allah. Kita juga berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah kami semua ini di kalangan orang-orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan secara iman dan ihtisab. Dan kita berdoa, ya Allah, semoga jadikanlah kita ini di kalangan orang-orang yang mendirikan berqiyam pada bulan Ramadan secara iman dan ihtisab. Kita juga berdoa kepada Allah sebagaimana janji Allah Ta'ala di setiap malam bulan Ramadan ini akan ada mereka-mereka yang dimerdekakan daripada api neraka. Semoga Allah Ta'ala menerima segala amal ibadat kita. Dan tak lupa kita doa kepada Allah, ya Allah, sebagaimana kamu sampaikan kami di permulaan Ramadan, ya Allah, kamu sampaikanlah juga kami di akhir Ramadan. Seterusnya kami dapat untuk mengecapi satu malam yang dikenali sebagai malam Lailatul Qadar, malam yang tidak ada bandingan kelebihannya, yang terlebih baik daripada 1000 bulan. Amin, amin, amin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebagaimana tajuk yang diberikan, yang kita nak kupas pada pagi ini, ibrah tentang nuzul Al-Quran. Nuzul Al-Quran, penurunan Al-Quran ini, dia adalah satu peristiwa yang amat besar, peristiwa yang mengubah keadaan yang berada di kota Makkah ketika itu. Semua peristiwa-peristiwa yang besar dalam Islam ini ada tercatat dalam Al-Quran. Sama ada peperangan Badar umpamanya, hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada diceritakan dalam Al-Quran. Peperangan Uhud ada diceritakan di dalam Al-Quran. Begitu juga dengan peperangan Khandaq. Dan ada diceritakan juga tentang penurunan Al-Quran. Sebab Al-Quran ini dia adalah satu mukjizat yang besar, kalam Allah Ta'ala yang diturun kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam, dengan bahasa Arab, dimulakan dengan suratul Fatihah, diakhiri dengan suratul Nas, dan mendapat ibadah kepada pembacanya. Jadi kalau kita melihat sejenak keadaan yang berlaku di kota Makkah semasa penurunan Al-Quran ini, kita boleh menjawablah keadaan yang berlaku ketika itu, situasi, bagaimana kedudukan, pengamalan, akidah dan juga adab kebiasaan Arab ketika itu. Sudah tentu satu jawapan yang boleh kita nyatakan ialah
zaman tersebut dikenali sebagai zaman jahiliyah, yang tak pernah disebut istilah ini pada seluruh zaman-zaman. Tapi zaman Al-Quran diturunkan itu, Makkah dikenali sebagai zaman jahiliyah. Sebut zaman jahiliyah ini, segala list kejahatan semua ada ketika itu. Yang terbesar sekali kejahatan yang ada ketika itu adalah syirik kepada Allah, jenayah syirik kepada Allah, di mana di sekitar Kaabah tu banyak patung berhala, dengan ada nama-namanya pula disebut dalam Al-Quran. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata Thalithata al-Ukhra. Ada nama Al-Lat, Al-Uzza yang disembah. Sedangkan syirik ini adalah satu perkara yang amat-amat dibenci oleh Allah Ta'ala, dosa yang paling besar sekali sehingga tidak diampun. Segala dosa diampun kecuali syirik kepada Allah. Sedangkan Allah Ta'ala mencipta kita, Dia mencipta kita, bagaimana boleh kita syirik kepada Allah? Itulah yang disebut di permulaan Suratul Baqarah, ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya wahai manusia, sembahlah kamu semua kepada Allah yang menciptakan kamu, yang menciptakan yang sebelum daripada kamu, semoga kamu bertakwa. Dan Allah Ta'ala nyatakan tidak ada syirik ini, la innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampun yang syirik kepadanya dan mengampuni seluruh dosa selain daripada syirik. Ketika itu Makkah banyak syirik kepada Allah. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini seorang, sebelum dilantik menjadi Nabi, sebelum wahyu diturunkan, adalah seorang yang terpuji. Walaupun dia belum menjadi Nabi, belum turun wahyu, Nabi kita ini memang pribadi yang terpuji, yang dikenali sebab dengan amanahnya, yang dikenali dengan kebaikannya, yang dikenali dengan yang suka menolong orangnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada usianya hampir-hampir 40 tahun tu, Nabi kita ni dia macam ada satu perubahan dalam dirinya, yang perubahan dirinya di mana dia ni suka untuk mengasingkan diri. Dia tak suka dah duduk dengan penduduk Makkah yang penuh dengan syirik itu. Dia pergi berbekalkan sedikit makanan, lalu dia pun naiklah ke satu bukit. Jabal ni mana bukit? Jabal An-Nur, Bukit An-Nur. Kita panggil Jabal An-Nur. Orang Melayu panggil Bukit Jabal Nur. Orang yang pergi ke Makkah ni, dia akan nampaklah Bukit Jabal Nur ni tak jauh daripada kota Makkah, sekitar 5 km, kurang lebih 5 km. Dia naik atas Jabal Nur, dan di situ dia lakukan ibadah mengikut kaedah ibadah para nabi sebelumnya. Sehinggalah pada satu malam dia berbekal makanan, apabila dah siap balik, kemudian pergi balik, mengasingkan diri, melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Para ulama menyatakan hal demikian adalah kerana untuk menyediakan tapak, menyediakan jiwa yang sesuai dengan wahyu yang amat bersih, yang amat suci, yang turun daripada Allah Ta'ala. Jadi dia bersih dulu keadaan jiwanya. Dia guna kaedah yatahannas. Yatahannas ni maksudnya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila dah cukup keadaan persediaan diri dan tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya pada bulan Ramadan, 17 Ramadan, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Allah Ta'ala mengutuskan Jibril alaihi salam, ketua kepada para malaikat, datang membawa wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat berkata, Jibril berkata, "Iqra." Rasulullah kata, "Ma ana biqari." Aku tak pandai membaca. Lalu dipeluk kali kedua, "Iqra." "Ma ana biqari." Aku tak pandai membaca. Kata kali ketiga, "Iqra." Dan seterusnya malaikat membaca permulaan 5 ayat permulaan suratul Alaq. "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Bagaimana keadaan Nabi apabila turun wahyu yang pertama ini? Nabi tak tahu. Nabi masa itu tidak dimaklumkan lagi bahawa dia ini, perkara yang diturunkan ini adalah wahyu, dan yang dibaca, yang membaca kepadanya adalah Jibril alaihi salam, dan dia ini dilantik menjadi nabi dan atau rasul. Dia tak tahu lagi. Lalu dia dengan keadaan rasa yang takut, benda yang pelik yang tak pernah berlaku dalam kehidupannya, tak pernah tengok apa dia ni, tak pernah dengar kalimah tersebut, turun daripada Jabal An-Nur, daripada jauh dia telah menjerit, ataupun orang panggil apa, mengangkat suara, "Zammiluni, zammiluni." Rasa demam, rasa demam. "Selimutlah aku, selimutlah aku." Ada yang kata dathiruni, dathiruni. Dia muzammil dengan al-muzammil dengan al-muddathir ni makna yang sama. Selimutlah aku, selimutlah aku. Isterinya Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha adalah isteri yang terbaik. Jauh lagi dengan suara suaminya mengangkat suara "Zammiluni, zammiluni", isterinya telah siap sedia dah. Jaga untuk memeluk suaminya apabila sampai ke rumah. Itu contoh apa dia ni, isteri kita panggil misali lah, contoh yang terbaik. Kemudian datang membaluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kata, "Abidah aku tak tahu apa yang berlaku kepadaku, tapi hancurlah aku," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi belum tahu bahawa yang diturun itu adalah wahyu. Tetapi isteri yang baik ni, Khadijah bintu Khuwailid, ibu segala seluruh umat Islam ini, dia kata apa? "Wallahi," ini keyakinan yang tinggi terhadap suaminya, "Demi Allah," dia kata, "sekali-kali Allah tidak akan menghinakan kamu. Allah Ta'ala tidak menghinakan kamu, wahai Muhammad. Kenapa? Kerana kamu ini seorang yang baik, seorang yang menghubungkan silaturrahim, seorang yang suka menolong orang dalam keadaan susah, seorang yang apa dia ni, ada kemalangan, kamulah yang menghulurkan bantuan, seorang yang selalu memuliakan tetamu. Takkanlah orang yang sebaik macam kamu ini akan dihina oleh Allah. Wallahi, demi Allah." Ini orang panggil confident, keyakinan yang tinggi seorang isteri terhadap suaminya dalam keadaan suaminya keluh kesah. Bukan dia tambah pula lah, tambah sikit, itulah orang suruh pergi cari tempat lain, cari tempat lain, pergi duduk pucuk-pucuk bukit, lari jauh daripada orang. Bukan begitu, tapi dia beri keyakinan, ketenangan kepada suaminya, memberi jaminan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan sekali-kali dihina oleh Allah. Bukan sekadar tu sahaja, bahkan apabila dia dengar cerita Nabi dengan wahyu pertama ni, dia nak selesaikan masalah tersebut. Dia kata, "Wahai Muhammad, mari kita jumpa dengan sepupu aku, seorang pakar dalam bidang apa dia ni, kitab-kitab lama ni, Waraqah bin Naufal. Dia alim, bijak,
tahu benda-benda yang pelik sebegini. Lalu dia bawa kepada Waraqah. Waraqah ketika itu dengar, dia tua dah, kata tua dah masa tu sehingga tak nampak dah matanya. Dia dengar teliti betul-betul butiran yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia menyatakan zakan namus, zakan namus. Apa makna namus? Itulah Jibril, itulah Jibril yang yang turun kepada Nabi Musa. Dia tahu keadaan selok-belok wahyu, cara dan bentuk penurunannya. Zakan namus, dia kata. Dan dia bagi tahu terus. Dia kata, wahai Muhammad, kalau aku usia makin panjang, aku akan bersama dengan kamu di saat kaum kamu akan memusuhi kamu. Kaum kamu akan mengeluarkan kamu daripada kota Makkah. Aku sanggup bersama dengan kamu. Nabi kita terkejut. Adakah aku dimusuhi, wahai Waraqah? Ya, itulah keadaan nabi-nabi terdahulu. Seluruh nabi-nabi terdahulu apabila menyampaikan wahyu, kaumnya akan menentang, kaumnya akan memusuhi. Jadi start daripada itu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun tahu bahawa dia telah dilantik menjadi nabi dan rasul, dan ini menunjukkan bahawa Al-Quran mula diturunkan. Al-Quran ni, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dia diturunkan bukan sekaligus. Tidak sama sekali dengan kitab-kitab yang terdahulu. Kitab Taurah, kitab Zabur, kitab Injil. Semua kitab dahulu ini turun secara jumlatan wahidah, dia panggil. Sekaligus. Bukan turun secara beransur-ansur munajjaman, yang menyebabkan musyrikin Quraisy Makkah ni rasa pelik. Nabi Muhammad dia kata dok mengaku bahawa dia ni nabi dan rasul. Wahyu pula turun sikit-sikit, tak turun sekaligus. Dan mereka kata, Allah Taala rakamkan dalam Al-Quran, wa qala alladhina kafaru laula nuzzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Orang kafir berkata, alangkah baiknya, dari sudut orang kafir lah, alangkah baiknya kalaulah Al-Quran itu diturun secara sekaligus, daripada suratul Baqarah, daripada suratul Fatihah sampai suratul Nas, turun sekaligus, lengkap, turun sekaligus, sebagaimana kitab-kitab terdahulu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab permasalahan ini. Dia Al-Quran ini segala perkara yang ditanya oleh orang musyrikin dijawab. Dia tidak tinggal begitu saja. Tanyalah benda-benda yang pelik, katalah kepada Nabi benda-benda yang teruk. Semua benda ada kata kepada Nabi, tapi Allah Ta'ala jawab, Nabi ini seorang rasul, Nabi bukan orang yang gila, Nabi bukan datang cerita-cerita yang tahyul zaman dahulu, Nabi bukan syair, Nabi bukan seorang penunung nasib, duk tilik nasib, bukan. Semuanya dijawab, sebab benda yang keluar daripada Nabi ini adalah wahyu. Dia jawab satu persatu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala kata, kadzalika linuthabbita bihi fuadak. Itu jawapan yang pertama. Warattalnahu tartila, jawapan yang kedua. Wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira, jawapan yang ketiga. Sebab apa? Wahyu kita ni, Quran ni turun secara beransur-ansur sehinggalah 23 tahun. 23 tahun. 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Tempoh yang lama. Kalau orang menulis tesis, buat assignment tesis, dia ada hak limit dia, tempoh dia, tempoh pengajian dia. Tempoh yang minima, maksima, dia ada tempoh dia kalau buat tesis lah. Dan tesis ni biasanya orang buat tak sampailah belah-belah tahun.
Kalau master tu paling cepat 4 semester, 2 tahun. Begitulah paling cepat. Paling lama tu adalah 5 tahun, 6 tahun. Yang PhD pun macam tu. Paling cepat 3 tahun. Paling cepat 3 tahun. Dia tak boleh pergi sampai ke 15 tahun, 20 tahun tak buat kerja gitu. Dia dah jadi tak valid dah. Banyak data-data tu dah outdate dia panggil dah. Sebab masa berubah, zaman berubah, semua berubah dah. Jadi kajian tu mestilah terkini nak macam tu. Dan buku-buku mana sekalipun orang tulis, dia tak akan berlaku begitu lama. Tak akan berlaku begitu lama dan tidak akan berlaku tulis itu sikit, chapter tu sikit, chapter ni sikit. Orang tak tulis begitu. Kalau ada tu memang pelik lah, kita kata pelik. Orang tak buat gitu. Dia akan tulis satu. Kesinambungan dan keselarasan tu berlaku. Tapi Al-Quranul Karim kita kena faham macam ni. Dia di Lauhil Mahfuz yang diturun di Baitul Izzah secara sempurna, jumlatan wahidah. Dia turun jumlatan wahidah sebab dia ada peringkat-peringkat Al-Quran ini. Yang pertama Lauhil Mahfuz, yang kedua Baitul Izzah. Yang Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ini kami diturunkan padanya Al-Quran yang menjadi petunjuk kepada manusia dan keterangan-keterangan terhadap petunjuk tersebut. Allah Ta'ala sebut Quran ini turun bulan Ramadan. Perkara ni menyebabkan orang yang sayang pada Quran ni, pengkaji Quran di kalangan tabi'in, dia timbul muskil. Dia tanya kepada sahabat, kenapakah Allah Ta'ala sebut syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan turun Quran, sedangkan dalam sejarah ada je wahyu turun bulan Zulhijjah, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Itu masa ketika Nabi melakukan wukuf pada Hajjatul Wada' di Mekah. Ada je turun bulan Syawal, ada je wahyu turun bulan apa dia, Safar ke Rabi'ul Awwal ke Rabi'ul Tsani, Jumadil Awwal, Rajab, Sya'ban, semua ada. Sepanjang tahun tu ada saja wahyu diturunkan. Tapi Allah Ta'ala nyatakan Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Jadi sahabat kata, perkara ini kami dulu pun keliru juga. Kenapa turun ayat bulan Ramadan diturunkan Al-Quran? Sebenarnya bulan Ramadan diturunkan Al-Quran itu dikhususkan lagi dengan satu malam. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Okey. Jadi sebenarnya penurunan tersebut adalah penurunan pada bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadri, adalah daripada Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Itu berlaku bulan Ramadan, berlaku pada malam Lailatul Qadr. Adapun daripada Baitul Izzah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitu diturun secara munajjaman, secara beransur-ansur. Satu ayat demi satu ayat, ataupun satu surah demi satu, ataupun 5 ayat, 10 ayat, mengikut keadaan yang berlaku, sebab yang berlaku. Dan kadang-kadang tidak ada sebab pun Allah Ta'ala nak turun, dia turun kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Okey, dia turun secara beransur-ansur. Jadi Al-Quran ini diturun secara, walaupun turun secara beransur-ansur, tetapi penyusunan dia satu ayat demi satu ayat, satu surah demi satu surah, penyusunan yang cukup kemas, yang cukup kuat. Hubungan antara surah dengan surah, hubungan antara ayat dengan ayat begitu kemas, sehinggalah dianggap sebagai untayan tasbih. Hubungan dia tu satu dengan satu. Orang panggil,
Kalau baca buat kajian pun tak boleh kita nak kata tak sesuai ayat ni. Sebab apa dia tiba-tiba mari celah ni ayat ni tak sesuai. Ada orang kata kita pengkaji pentafsir Al-Quran yang alim dalam bidang lughah, bidang syariah, apabila melihat Al-Quran rasa terpegun, dia tak boleh nak pertikaikan mana-mana surah, mana-mana ayat dan mana-mana kalimah. Itu kekemasan Al-Quranul Karim yang memang menarik jiwa umat manusia ni. Kalau nak cerita bab tarik jiwa umat manusia ni, ada satu kisah seorang penceramah sebelah negara Arab lah. Dia cerita kisah ada orang-orang Arab yang belajar di sebelah barat sana. Arab sambung pengajian di sebelah barat. Jadi orang Arab ni yang Muslim ni biasalah dia pergi ke sana. Zaman ni zaman kaset, bukan zaman digital, zaman boleh dengar ke internet, download daripada internet. Zaman kaset. Cerita ni zaman kaset tali tape tu. Jadi dia bawa bersama dia dengan dia tali tape, bacaan Imam Makkah, bacaan qari-qari yang terkenal sebelah Arab. Jadi di sana dia pun adalah kawan-kawan di kalangan orang Mak Saleh ni. Satu ketika dia kawan dengan seorang Mak Saleh ni, dia bagi satu tali tape seorang qari yang terkenal. Tali tape tu, tali kaset ni mengandungi bacaan surah Maryam. Surah Maryam ni juzuk yang ke-16. Kaf ha ya ain sad. Itu permulaan ayat pertama. Zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Itu permulaan ayat-ayat surah Maryam. Jadi dia bagi kepada perempuan ni apabila dapat surah ni, balik ke rumah, masuk dalam bilik Mak Saleh yang tak pernah pijak kaki kena tanah Arab, yang tak pernah belajar bahasa Arab, yang tak tahu walaupun sepatah kalimah Arab tak pernah dengar, tak pernah tahu pun. Kemudian apabila dia duduk dalam bilik, dia pun pasang, dia panggil pasang dah, bukalah on, buka. Lalu dia pun dengarlah kaf ha ya ain sad. Dia dengar zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Dia dengar dalam keadaan seorang dia saja. Apabila dia dengar tu, dia dengar ni apa reaksi daripada tubuh badan dia? Menangis. Dia menangis, mengeluarkan air mata. Kemudian mak dia lalu ke luar bilik, dengar pelik ni, ketuk pintu masuk juga. Masuk ke bilik tu, dengar sama dengan anak dia. Mak dia pun tak faham juga bahasa Arab. Dia dengar bacaan ni, dia pun menangis sama. Menangis. Ini saya nak cerita tentang tarikan Al-Quran kepada orang yang tak pernah dengar Quran. Apabila dilantungkan dengan suara yang baik, dengan makhraj huruf dan seumpamanya, pakej lengkap lah kita panggil, menyebabkan tarikan jiwa dia begitu kuat. Ada ketenangan dalam jiwa apabila mendengar ayat Quran. Ini contoh ni saya bawa ni, contoh yang lama. Yang baru-baru ni tuan-tuan puan-puan boleh tengok bagaimana setengah sahabat-sahabat kita pendakwah di negara barat tu, dia sahaja pasang dalam kedai yang kedai jual barang-barang runcit tu, dia buka ayat Quran. Apabila Mak Saleh masuk, orang yang bukan Islam masuk, dengar ayat Quran, apa reaksi mereka? Dia kata, aku rasa ada ketenangan, aku rasa macam aku berada di langit, aku berasa macam aku ni berada di syurga, aku berasa inilah suara Tuhan. Macam-macam dia takbirkan apabila dia dengar bacaan-bacaan Al-Quran ini. Ini banyak berlaku.
Dan sebenarnya perkara yang samalah berlaku di kota Makkah. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran, mereka ini dengar. Mereka tak berani untuk melawan Al-Quran. Pernah satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dia pergi ke Kaabah. Cuba bayangkan masa itu banyak patung berhala, pemuka-pemuka Quraisy yang menentang Al-Quran, yang kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pergi ke Kaabah, Nabi bersembahyang. Nabi membaca satu surah, Wan Najmi Idza Hawa. Nabi baca surah tersebut, Suratul Najmi. Tuan-tuan boleh tengok Suratul Najmi juzuk yang ke-27. Juzuk yang ke-27. Wan Najmi Idza Hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wan Najmi Idza Hawa ni dia satu surah yang kuat dari sudut kebenaran wahyu. Cerita Wan Najmi Idza Hawa ni, orang yang faham bahasa Arab dia rasa apa dia ni terpegun dah kat situ. Cerita tentang bintang yang gugur ke bumi. Rasa terkejut dan takut. Wan Najmi Idza Hawa, dia bermula dengan demi bintang yang apabila dia jatuh. Allahu Akbar. Kalau mentul lampu rumah jatuh pun geger serumah dah, gelap katu dah ni. Jadi meraba-raba dah. Apatah lagi dengan bintang yang besar sebegitu. Wan Najmi Idza Hawa, demi bintang apabila gugur. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sahabat kamu Muhammad ni, dia tak pernah sesat. Dia tak pernah kena hasut ataupun kena rasuk, tak pernah. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Ini penegasan yang kukuh daripada Allah Ta'ala. Dia tak berucap mengikut hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha. Tapi dia berucap semua yang keluar daripada mulutnya adalah wahyu yang diwahyukan. Rasulullah baca surah ni, baca satu persatu, satu ayat demi satu ayat. Surah ni panjang dia satu lam, dua muka, separuh. Dua muka, separuh halaman. Itu panjang dia. Apabila sampai ke hujung surah ni, cerita apa? Ceritanya tentang kemusnahan umat-umat zaman dahulu. Wa annahu ahlaka 'adanil ula wa thamud fama abqa wa qauma nuhin min qablu innahum kanu hum adlama wa atgha wal mu'tafikata ahwa faghashaha ma ghasha fabi ayyi ala'i rabbika tatamara. Allah Ta'ala lah yang menghancurkan kaum 'Ad yang terdahulu. Musyrikin Makkah tahu kisah ni. Sebab musyrikin Makkah ni, dia adalah orang yang mengembara. Bukan orang duk kapung gitu, duk macam kita kata katuk bawah purung itu, bukan. Dia ni orang mengembara. Dia pergi ke Syam. Tengah-tengah jalan tu ada kisah-kisah umat zaman dahulu. Dia pergi ke Yaman. Yaman dia tahu kaum 'Ad ni kaum Samud. Nak pergi ke Syam sana ada kaum Samud tengah tu yang dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Dia pergi ke Yaman pula, berniaga ke sana. Kat tengah apa dia di Yaman ada kaum 'Ad. Wa ila 'adin akhahum huda. Nabi Hud berdakwah kepada kaum 'Ad. Akhirnya diturunkan balak daripada Allah Ta'ala. Mereka nampak dengan mata kepala. Jadi apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca ayat yang rasa gerung dia wal mu'tafikata ahwa fa ghasyaha ma ghasya. Kaum Lut mu'tafikah yang Allah Ta'ala, Allahu Akbar, kaum Lut ni azab dia pelik sangat. Dengan hujan, dengan apa dia ni, kaum mu'tafikah ni, tempat mu'tafikah, tempat tersebut diangkat oleh Allah Ta'ala. Kemudian dia hembak.
Dia hempak. Dia hempak pula, ditimpa dengan hujan batu. Ya Allah, teruk, memang teruk. Itu kaum Lut. Allah Ta'ala hempak begitu. Jadi apabila kandungan ayat-ayat yang dibaca tu cerita tentang azab seksa, kemusnahan kaum-kaum terdahulu, sehinggalah akhirnya Allah Ta'ala kata apa? Fabi ayyi ala'i rabbika tatamara. Apa benda lagi yang kamu rasa syok terhadap nikmat-nikmat Tuhan kamu? Hadza nadhirun minan nudhuril ula azifatil azifah laisa laha min dunillahi kashifah. Lalu cerita tentang Quran balik. Afamin hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Akhir surah ni, adakah dengan Quran yang dibaca ini kamu nak memperolok-olokkan, nak buat main-main dengan Quran? Kemudian satu ayat demi satu ayat, di hujungnya fasjudu lillahi wa'budu, maka sujudlah kamu kepada Allah dan sembahlah kamu kepada Allah. Kalau kita buka surah ni, di hujung surah tu dia ada tanda kubah, tanda kubah. Lepas tu dia tulis kat tepi as-sajadah. Okey, baca dia ni, kalau baca tadarus biasa ni kita akan sujud. Kita panggil apa? Sujud tilawah. Kalau dalam sembahyang, sujud sajadah. Nabi sujud ketika itu. Fasjudu lillahi wa'budu. Nabi sujud. Abu Jahal, Abu Lahab, yang dengar-dengar pemuka Quraisy ni, dengar kekuatan surah tersebut, dia dengar satu persatu. Rasa gerung masuk dalam jiwa ni, sehinggalah apabila Nabi sujud, mereka sujud juga. Takut. Mereka sujud juga. Kemudian Nabi sujud. Apabila Nabi bangkit, tengok sujudlah ke? Sujudlah ke masa tu? Nabi kata, adakah kamu ni masuk Islam dah ke dah ke? Kamu masuk Islam dah ke dah ke ni? Sujudlah ke ni? Tapi Abu Jahal ni, Abu Lahab ni, dia tetap dengan keangkuhan. Masalah aba wastakbar. Masalah apa? Aba wastakbar. Tahu ayat tu? Aba wastakbar ni ada penyakit apa ni? Penyakit iblis. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar. Enggan, angkuh, sombong, ego. Itu je. Kebenaran tahu, benar duduk pada Muhammad, betul pada Muhammad, tapi kenapa tak beriman dengan Muhammad? Penyakit tu, dia penyakit aba wastakbar, penyakit angkuh, penyakit ego, penyakit tu tak boleh nak pergi dah. Penyakit tu memang kebenaran tak masuk dalam jiwa. Kebenaran tak masuk dalam jiwa. Nabi tanya, adakah kamu semua masuk Islam? Lalu mereka kata dengan angkuh, dia kata apa? Dia sedar juga ni macam mana pula ni sujud dengan Muhammad ni? Lama ni duk tentang Muhammad, kata ke Muhammad macam-macam. Lalu dia kata, sebenarnya Muhammad bukan sujud pada Tuhanmu, tapi kami teringat kepada Tuhan-Tuhan kami. Dia jawab gitu. Kami teringat kepada Al-Lata, kami teringat kepada Al-Uzza, Manah dan yang lain-lain nama-nama berikutnya. Jadi tetap dengan keangkuhan dan kesombongan mereka. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya nak ambil masa sedikit saja lagi. Nuzul Quran ini, apa yang perlu, ibrah yang perlu kita ambil? Yang pertamanya, kita kena hidup sekali dengan Quran. Kita kena hidup bersekali dengan Quran. Quranlah satu-satunya panduan hidup kita. Yang Allah Ta'ala sebut, nak cari bagaimana kita nak bermuamalah dengan Quran ni, mula-mula surah Baqarah ada dah sebut. Jangan kita rasa aku ni nak pegang Quran kat mana? Celah mana aku nak pegang Quran dalam hidup aku? Kat mana aku patut bersama dengan Quran semasa
sakarat baru nak duduk dengan Quran ke? Ataupun masa ICU nak minta orang baca Quran ke? Ataupun nak upah orang tu baca Quran untuk aku ke? Bukan. Kita tengok permulaan surah Baqarah jelas. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dia menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Depan-depan lagi Allah Ta'ala sebut dah, panduan kepada orang yang bertakwa. Turun Quran ni Allah Ta'ala kata hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebut tempat lain syifaa'un wa rahmah qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin wa anzalna ilaikum nura. Dia syifa', dia rahmah, dia hudan, dia nur, dia kitab yang jelas. Itu adalah keadaan ciri-ciri Al-Quran yang mesti kita pegang dia. Kita kena wujudkan. Kalau kita tengok ulama zaman dahulu, masuk bulan Ramadan ni, memang keadaan mereka berbeza. Keadaan mereka berbeza sama sekali dengan bulan-bulan yang lain. Dengar orang ulama zaman dulu baca Quran yang kita rasa macam khayalan, macam tak masuk akal. Khatam 60 kali. Ui, kita kata aku 3 tahun sekali khatam pun belum tentu lagi ni. 60 kali bulan Ramadan boleh khatam. Cuba bayangkan tak, dia baca sebegitu. Ada yang seminggu sekali, ada yang 3 hari sekali khatam Quran. Kita rasa macam mana nak boleh banyak tu. Kita baca 3 gelar pun lengah tak cakap nak dah, lidah gigi habis lengah baca Quran ni. Tapi sampai begitu boleh. Kesungguhan mereka macam cerita yang tak akan berulang benda ini. Tapi apabila kita faham kedudukan mereka, sayang kepada Quran, kasih kepada Quran, memang latihan untuk Ramadan ni mereka buat sejak lama dah. Ramadan ni sebenarnya tuan-tuan puan-puan sekalian, dia bulan petik. Bermula Rajab, bulan tanam, letak benih, bulan Rajab tu. Sya'ban bulan siram. Tak baja, tak siram. Ramadan bulan petik hasil. Itu yang dibuat oleh para ulama kita zaman dahulu. Ramadan ni bulan dia pulung betul-betul. Mula tu dia pulung dah, hujung Ramadan lagi besarlah dia pulung. Bukan pulung sikit-sikit dengan iktikafnya, dengan qiyamnya, dengan macam-macam lagi sedekah apa. Dia pulung betul-betul. Itulah yang dibuat oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ni seorang yang mulia, seorang yang pemurah, seorang yang amat-amat baik, kualiti tinggi. Datang bulan Ramadan, segala kualiti Nabi yang molek-molek tu dia plus lagi. Bulan Ramadan, segala kebaikan Nabi pada bulan biasa ni, datang Ramadan plus. Kenapa? Kerana dia berjumpa dengan Jibril alaihi salam di setiap malam. Dia akan tadarus. Nak ceritanya poinnya tadarus. Nabi kita buat tadarus setiap malam bulan Ramadan. Kat situlah berlaku pembetulan, penyelarasan, peletakan wahyu-wahyu yang diturunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah apabila cukup 23 tahun, wahyu sempurna, wahyu lengkap, wahyu diajar kepada para sahabat. Itulah yang turun satu generasi demi satu generasi, sehinggalah kepada zaman kita ini wahyu Al-Quran lengkap dan dia tidak akan pudar walaupun tak ada expired date dan seumpamanya, sampai bila-bila kekuatan Quran ini memang ada. Jadi semoga Allah Ta'ala terima segala amalan kita, sayang kasih kita kepada Al-Quran. Kita kena tunjuk dengan pembacaan Al-Quran, dengan tadabbur makna Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ij'alna min 'utaqa'ika minan nar. Allahumma ij'alna min 'utaqa'ika minan nar. Allahumma ij'alna min 'utaqa'ika minan nar. اللهم اجعلنا ممن يصوم ويقوم رمضان إيمانا واحتسابا. الله كما بلغتنا في بداية رمضان
بلغنا يا الله في آخر رمضان، وبلغنا يا الله في ليلة القدر يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا الله، واغفر لنا وارزقنا وأنت خير الرازقين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وبالله التوفيق والهداية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله تعالى أعلم.